Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina al-Qur'an al-'azim wa hadana bihi ila siratal mustaqim wastanqadhana min turuqil jahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Di kesempatan yang ada ini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kita peluang dan ruang untuk bersama-sama melihat kembali din Allah Subhanahu wa taala, din Islam dengan lebih hafal, mempelajari isi kandungan Islam itu sendiri, agar kita dapat mempraktikkan Islam yang sebenar yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Al-Karim, yang telah diperjelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis baginda, perbuatan, percakapan, pengakuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita tergolong di dalam golongan yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi payung, diberi teduhan yang di hari tiada teduhan lain kecuali teduhan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga semua ini dapat kita ambil, kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi amal kebaikan kita. Karena setiap langkah yang kita ambil untuk datang ke masjid, untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah kira satu persatu. Itu. Alhamdulillah, malam ini anda diminta oleh rakan-rakan anda untuk membicarakan satu tajuk yang sebenarnya dalam kuliah-kuliah yang sebelum ini yang biasa yang biasa kita ambil pada minggu-minggu lepas, pada dalam membincangkan tentang kehidupan para khulafa ar-rasyidah yang kita ambil dalam buku Imam Sayuti. Imam Sayuti dalam Tarikh Al-Khulafa itu telah anda sentuh sedikit sebanyak berkaitan dengan antara tujuan Imam Sayuti membicarakan tentang ataupun menakalkan banyak hadis-hadis, banyak asar-asar daripada para sahabat radhiyallahu anhum, hatta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kedudukan para sahabat, khususnya khulafa ar-rasyidah yang 4 itu. Dalam berkaitan dengan apa yang kita nak bercakap pada malam ini, nak bincang ataupun nak kongsi tentang hubungan dia dengan Syiah, hubungan dia dengan Syiah telah diutarakan banyak oleh Imam Sayuti ketika membicarakan tentang khalifah pertama umat Islam, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau telah mengutarakan banyak hadis-hadis yang secara jelas datang daripada Rasulullah SAW, mengiktiraf Abu Bakar itu sebagai orang yang cukup mempunyai pekerti yang cukup mulia. Begitu juga dengan Umar radhiyallahu anhu, begitu juga dengan Utsman radhiyallahu anhu, begitu juga dengan Ali radhiyallahu anhu. Jadi kita nampak bahawa tiada lagi alasan untuk kita mengetepikan kedudukan mereka ini di dalam kehidupan sebagai seorang umat Islam ataupun seorang yang muslim, mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antara tujuan ketika mana Imam Sayuti menjelaskan hadis-hadis kelebihan-kelebihan berkaitan dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dengan jelas beliau telah menolak golongan-golongan yang cuba mengkritik, bukan setakat mengkritik mereka ini, tetapi meletakkan satu tempat yang hina kepada mereka berempat ni, khususnya mereka bertiga ini, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Sedangkan hadis-hadis yang sahih bagi kita, hadis-hadis yang mencapai tahap yang cukup tinggi,
memperjelaskan tentang kedudukan yang hebat mereka bertiga ini. Tetapi ada golongan yang cuba, khususnya golongan Rafidah ini, daripada Syiah Imamiyah, golongan Rafidah yang menolak langsung Abu Bakar, Umar dan Osman ini. Di sisi mereka bertiga ini tak ada apa-apa, bukan sahabat langsung. Hatta mereka berkata mereka ini terus terkeluar daripada Islam, tak pernah memeluk Islam pun, murtad, ataupun pernah memeluk Islam dan murtad. Sebilangan kecil saja sahabat yang kekal berada di dalam Islam. Jadi kenyataan yang cuba dibawa oleh Imam Sayuti dalam kitab dia itu, Tarikh Al-Khulafa, itu telah menggambarkan kepada kita ada golongan yang cuba meletakkan kedudukan para sahabat ini pada kedudukan yang tidak sepatutnya. Sedangkan hadis-hadis yang sahih telah menjelaskan kedudukan mereka yang cukup hebat, yang cukup tinggi. Ini permasalahan yang timbul. Jadi pada malam ini bukan slot ana lah untuk bercakap tentang aspek-aspek di segi ini, tetapi malam ini kita nak tengok secara terperinci berkaitan dengan Syiah dan fiqh ini, khususnya Syiah dan fiqh. Syiah dan fiqh. Apabila berbicara tentang Syiah ini, sebenarnya adalah satu perbincangan yang berat. Bercakap tentang Syiah ini adalah satu perbincangan yang berat. Ketika anak duduk belajar di Jordan dulu, memang di dalam kelas kami berbicara ataupun kami bermunaqashah dengan pensyarah-pensyarah kami berkaitan dengan Syiah. Dan salah seorang daripada guru kami itu, dia adalah ulama hadis. Dia tekankan kepada kami bahawa cuba kamu pergi bertanya kepada seluruh pensyarah yang ada di Fakulti Pengajian Islam sekarang ketika itu. Kamu pergi bertanya kepada mereka, apa status Syiah pada pandangan mereka? Adakah terkeluar daripada millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun bagaimana kedudukan mereka? Dan dia beri jawapan kepada kami bahawa nescaya kamu akan jumpa keseluruhan pensyarah-pensyarah daripada Fakulti Pengajian Islam ini tidak akan mengeluarkan satu pendapat pun yang boleh mengatakan bahawa Syiah ini terkeluar daripada millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kena pegang, satu benda yang kita kena pegang. Mereka ini dalam keadaan bagaimanapun, paling teruk pun adalah firqah dhallah ataupun firqah yang sesat, yang telah menyimpang jauh daripada apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan ayat Al-Quran Karim berdasarkan apa yang telah diperkatakan oleh Allah SWT. Jadi itu satu benda yang kena letak dalam kepala kita, kena letak dalam pemikiran kita, bahawa bagaimana pertelegahan pun berlaku antara Syiah dan Sunnah ini, ataupun yang kita panggil sebagai Syiah dan Ahli Sunnah wal Jamaah ini, mereka tetap berada di dalam millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kena jaga tu. Satu-satu yang benda yang kita tak boleh nak letak mereka terkeluar terus daripada millah Muhammad. Sebab masih kekal mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih kekal mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Cuma ada sedikit penambahan dan pengurangan yang mereka telah letak. Tetapi secara asasnya mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu nak kena letak betul-betul ya. Takut kita pula menyimpang daripada mereka. Kita duk bertelagah dengan mereka sehingga kita pula menyimpang. Meletakkan mereka terkeluar daripada Islam itu adalah sesuatu yang cukup besar. Bukan senang tu. Ana diberi tanggungjawab nak cakap malam ni pasal Syiah, ana duk pecah banyak kali. Sebab dia adalah satu permasalahan di antara
Sama ada kita nak letak dia dalam Islam ataupun di luar Islam. Itu. Jadi kalau kita letak dia di luar Islam, kita letak dia sama taraf dengan orang yang bukan Islam. Sedangkan mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia letak tepilah kaitan dengan taqiyah apa semua itu letak tepi. Tapi secara asasnya ayat-ayat Al-Quran yang mereka pakai, ayat Al-Quran yang sama sebagaimana kita pakai. Cuma tafsiran mereka berbeza. Hadis-hadis, walaupun hadis-hadis yang kita pakai itu mereka tak terima, tetapi mereka tetap menggunakan hadis. Mereka tetap menggunakan hadis, walaupun kitab-kitab hadis dia ada penyusunan dia sendiri, Al-Kafi dan sebagainya lah. Tetapi penggunaan mereka itu penggunaan hadis juga. Penggunaan hadis juga. Maksudnya datang daripada Rasulullah, bagi mereka datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Itu. Jadi sesuatu yang cukup besar lah kalau kita nak letak mereka keluar daripada Islam ni. Sedangkan Tok Guru Ana di sana pun dia kata kamu pasti akan tak akan jumpa seorang pun yang akan mengeluarkan pendapat mereka mengatakan bahawa Syiah ini terkeluar daripada Islam, terkeluar daripada millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kena letak betul-betul. Jadi takut kita salah pula, salah faham. Dalam duk telagah tu, dalam duk bukan bertelagah dalam keadaan duk tak setuju dalam banyak perkara itu, takut kita letak di tempat yang lain. Jadi salah. Walaupun anda ambil contohlah seorang penulis sunnah. Kalau tak salah dalam buku dia Sarah Al-Iran, Sarah Al-Iran ataupun Fata Morgana Iran, dia menjelaskan dengan jelas pembohongan yang telah dibuat oleh orang Syiah Iran ini kepada seluruhnya yang biasa kita dengar, syatam mereka mengkeji para sahabat semuanya. Tapi dalam keadaan begitu juga mereka dia sebut bahawa walaupun mereka ini mengkeji para sahabat radhiyallahu anhu, tetapi perbuatan itu sebenarnya menyalahi maksud ayat Al-Quran. Jadi dia hanya menyalahi maksud ayat Al-Quran yang telah meletakkan para sahabat radhiyallahu anhum itu telah mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi dia letak bahawa perbuatan mereka ini menyalahi apa yang telah diletakkan oleh Al-Quran Karim. Tetapi mereka taklah tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak meletakkan Rasulullah SAW itu sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Tak, dia hanya menyalahi ayat Al-Quran yang telah meletakkan status para sahabat radhiyallahu anhu pada status yang cukup tinggi. Allah redha mereka redha Allah Subhanahu wa taala dan Allah redha mereka. Daripada ayat itulah timbulnya radhiyallahu anhum yang kita duk sebut itu. Cuma menyalahi ayat itu. Bukan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka menyembah mereka tidak mengiktiraf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul akhir zaman. Itu. Jadi anak mula yang tu dulu sebab nak bagi jelas. Walaupun mereka ini di segi ancamannya itu memang mengancam kedudukan umat Islam secara keseluruhan, kerana ada beberapa firqah, ada beberapa kumpulan kelompok yang cuba untuk meletakkan para sahabat pada tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Hatta Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mereka letak sebagai seorang penzina. Allahu akbar.
Dengar tu susah hati. Dengar tu susah hati. Bila anda duk baca bila kita duk baca tarikh Al-Khulafa itu, bila Imam Sayuti cuba jelaskan itu, kita dengar pun susah hati. Apa kisah mereka ini yang meletakkan sampai begitu para sahabat radhiyallahu anhu. Sedangkan mereka telah mendapat jolokan yang cukup istimewa. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umar kata, yang biasa ada disebut selalu Umar dalam kitab Hayatus Sahabah Al-Kandahlawi itu, Imam Al-Kandahlawi ada meriwayatkan kisah ini. Ketika ada seorang tabi'in pergi berjumpa dengan Umar radhiyallahu anhu, membawa ni ayat ini, kuntum khairu ummah. Dia sebut kepada tabi'in ni, tabi'in ini, sebab apa Allah sebut kuntum khairu ummah? Kuntum dengan sirah madhi, dengan sirah madhi, dengan sirah yang lepas. Mereka itu yang telah, bukan Allah sebut antum khairu ummah ukhrijat linnas, tapi Allah sebut kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Ada sebab itu. Jadi Umar perjelaskan pada tabi'in ini, sebab apa Allah sebut dalam Al-Quran kuntum khairu ummah, tidak sebut antum khairu ummah. Kalau sebut antum khairu ummah, laqalu antum. Kalau sebut antum khairu ummah dalam Al-Quran, nescaya kita pun adalah sebaik-baik ummah. Takkan dalam keberadaan kita ni macam ni kita boleh angkat diri kita sebagai sebaik-baik ummah. Tapi Allah sebut kuntum khairu ummah, mereka itu yang telah. Siapa dia? Umar kata para sahabat radhiyallahu anhu. Nahnu, kami ini, yakni para sahabat, kelompok kedua selepas Rasulullah SAW ini adalah kuntum, yakni khairu ummah ukhrijat linnas, yang pernah dikeluarkan daripada sejarah manusia ini. Tapi dia sebut balik selepas itu, kamu juga boleh menjadi khairu ummah. Semua umat Islam ini boleh menjadi khairu ummah selagi mana kamu ikut syarat yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat dalam ayat yang sama, syarat-syarat yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuntum khairu ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu syaratnya. Tapi secara khusus secara sabab nuzulnya, kenapa ayat ini diturunkan? Ayat ini diturunkan kepada para sahabat sahaja. Gelaran itu khairu ummah itu kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Tetapi boleh golongan-golongan selepas para sahabat radhiyallahu anhum, generasi selepas para sahabat radhiyallahu anhum mampu untuk mencapai khairu ummah ini dengan syarat ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah. Malam ini kita dalam rangka untuk mengajak ketiga-tiga benda itu. Kita nak ta'muruna bil ma'ruf, kita nak mengajak kepada kebaikan. Hilangkanlah persengketaan kita, hilangkanlah bentuk sikap kita kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Sikap mencela itu adalah satu kemungkaran yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi Rasulullah SAW. Wa tu'minuna billah. Walaupun Allah sebut di situ wa tu'minuna billah, tetapi keimanan kepada Allah itu menyusulinya keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbullah fi hubbir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila kita hub Rasul, kita sayang kepada Rasulullah SAW, dengan secara automatik sayanglah kita kepada Allah SWT. Bila kita beriman kepada Rasulullah SAW, secara automatik kita beriman kepada Allah SWT. Itu boleh insya-Allah. Jadi itu kita ambil jalan yang paling selamat. Kita ambil jalan yang paling selamat. Berkenaan dengan isu Syiah dan fiqh ini, sebenarnya isu Syiah ini kita tak boleh tengok secara bundle, ataupun kita tak boleh tengok secara sekaligus. Sekaligus. Jadi kita kena tengok
satu persatu. Dan bila mengutarakan kes Syiah ini ataupun isu Syiah ini, dia kena tengok dalam 3 aspek. Kena tengok dalam tiga aspek. Aspek pertama, aspek akidah. Aspek akidah. Ini melibatkan banyaknya. Ada orang lain yang telah mengambil tajuk ini dan mereka telah memperjelaskan bagaimana sikap kita terhadap Syiah dalam skop akidah. Skop yang kedua ataupun aspek yang kedua yang kita boleh ambil, yang boleh dilihat ialah aspek politik. Aspek politik. Berat sikit lah malam ni. Dia tak jadi macam kuliah macam biasa. Malam ni dia kuliah berat sikit. Sebab dia terlampau ilmiah. Terlampau ilmiah, jadi ana tak boleh nak elaborate cerita macam kuliah biasa. Sebab dia ilmiah. Minta maaf banyak-banyak. Sebab macam mana pun tajuk ini memang kena perjelaskan. Kalau tidak, kita tak nampak bagaimana sikap kita kepada Syiah itu sendiri. Sebagai kita ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah itu, yang kita duk dengar lama dah. Cerita Syiah, cerita ahli sunnah wal jamaah, Syiah ahli sunnah wal jamaah ni. Tapi nak kena perjelaskan. Okey. Yang kedua, aspek politik. Aspek politik ini banyak membabitkan persoalan-persoalan imamiyah, persoalan siapa yang menjadi ketua umat Islam dan sebagainya. Dan yang ketiga, aspek fiqh. Jadi malam ini anak nak khusus kepada aspek fiqh. Bagaimana stand ulama ahli sunnah wal jamaah terhadap fiqh Syiah. Itu fiqh dalam urusan-urusan praktikal hidup manusia, hidup umat Islam, berkaitan taharahnya, berkaitan bab-bab dalam fiqh, dan bagaimana pula unsur-unsur berkaitan dengan usul fiqh, dalil-dalil yang digunakan oleh ahli sunnah wal jamaah dan dalil-dalil yang digunakan oleh Syiah. Itu. Jadi malam ni insya-Allah kita akan tengok sedikit berkaitan dengan perkara itulah. Boleh kan ni? Minta maaf lah malam ni dia lain sikit. Yang biasa duk main kuliah hari Senayan malam Selasa ni, biasanya macam lain sikit lah kaedah yang ana guna tu. Tapi malam ni nampak macam pensyarah duduk depan ni. Jadi macam kelas formal. Tapi tak apalah, sekali-sekala kita ubah. Matahari kalau duduk tang tu dia tak seronok. Kan? Ada syair Arab dia sebut, hidup kita ni nak kena berubah juga sekali-sekala. Umpama matahari ya. Kalau matahari timbul-timbul duduk tang tu ya, sampai kesudah tak ada dia pusing itu, dia tak seronok hidup. Dia kena pusing juga baru seronok. Okey, insya-Allah. Malam ni kita tengok sedikit pendapat-pendapat ulama. Pendapat-pendapat ulama berkaitan dengan Syiah. Yang berkaitan dengan akidah tadi. Berkaitan akidah dan politik tadi, banyak pendapat-pendapat ulama yang menjelaskan sikap mereka. Sikap mereka tentang terhadap Syiah. Antaranya ialah banyak sungguh anak tengok ni. Antaranya ialah Imam Malik. Imam Malik. Dalam sebuah riwayat mengatakan bahawa sami'tu Aba Abdullah yaqul qala Malik. Ada diriwayatkan daripada Abu Abdullah bahawa Imam Malik berkata, alladhi yashtumu ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahum ismun aw qala nasibun fil Islam. Itu dia kerah tu. Sesiapa yang orang yang mencela para sahabat radhiyallahu anhu, Imam Malik kata orang yang mencela para sahabat radhiyallahu anhu laisa lahum ismun
au nasibun fil Islam. Tidak ada sedikit pun nasib mereka ataupun nama mereka daripada Islam. Itu yang paling tinggi itu. Itu hukum yang paling tinggi lah. Tidak ada. Tapi anda tak tahulah nak letak dia tu terkeluar daripada Islam ataupun tidak lah. Allah alam. Tetapi itu Imam Malik bersebut, laisa lahum ismun wala nasibun fil Islam. Tidak ada nama ataupun nasib mereka di dalam Islam. Yang kedua disebut oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Imam Ahmad. Imam Ahmad. Apa Imam Ahmad kata bila ditanya kepada Imam Ahmad? Sa'altu Aba Abdullah amman yashtumu Aba Bakr wa Umar wa Aisyah. Aku telah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang siapa yang telah mencela Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Apa Imam Ahmad kata? Ma arahu 'ala al-Islam. Aku tak nampak mereka duduk di atas landasan Islam. Okey. Itu. Seorang ulama mengatakan bahawa laisa li rafidi syafa'ah illa li muslim. Allah tidak akan ataupun Rasulullah SAW tidak akan memberi syafaat kepada Rafidah kecuali pada orang yang Muslim sahaja. Okay. Tujuan anda masukkan pendapat-pendapat mereka ini untuk memberikan gambaran bahawa ada di kalangan ulama, di kalangan ahli sunnah wal jamaah yang meletakkan begitu status Syiah. Tetapi Syiah yang bagaimana? Syiah yang bagaimana? Syiah ini bukan satu kelompok, dia banyak kelompok. Ada Syiah Imamiyah, Isna Asyariyah, ini Syiah Imam 12, Syiah Zaidiyah, Syiah Ismailiyah, Syiah Ar-Rafidah. Banyak Syiah. Sebab tu anda sebut bahawa dalam konteks apa pun, ketiga-tiga konteks itu, akidah, politik dan fiqh, secara umumnya perlu kita lihat case by case. Kelompok daripada satu kelompok kepada satu kelompok yang lain. Tak boleh hentam semua. Sebab pandangan mereka ataupun pendapat mereka terhadap semua pendapat mereka terhadap isu-isu yang penting, khususnya isu-isu yang berkaitan dengan para sahabat, keadilan para sahabat, isu-isu yang berkaitan dengan nikah mut'ah, isu-isu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah ini, ada yang boleh diterima dan ada yang memang ditolak sepenuhnya oleh ahli sunnah wal jamaah. Seterusnya anda nak ambil kata-kata Syekhul Azhar, almarhum Tantawi. Almarhum Tantawi ini dia sebut tentang Syiah. Dia kata innal muslimin sunnatun wa syi'atun yu'minuna billah wa nabiy. Ini yang anda kata tadi awal-awal tadi. Syekh Tantawi sebut sesungguhnya semua orang Islam di kalangan sunnah maupun Syiah yu'minuna billah wa bi nabiyyi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ikhtilafal ara la yuqallil min darajati imanil ashkhas.
Dan sesungguhnya perbezaan pendapat mereka tidak mengurangkan sedikit pun keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu. Jadi anda nak mention tentang perbezaan pendapat itu. Bila kita bercakap tentang perbezaan pendapat, ia lebih kepada perbezaan pendapat terhadap hukum-hukum fiqh, perbezaan pendapat terhadap bagaimana menilai ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil kepada hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Kemudian Muhammad Shaltut, Syekh Jami' Al-Azhar, Muhammad ataupun Mahmud Shaltut, Syekh Al-Azhar ini, dia ada sebut dengan jelas bagaimana sikap dia kepada Syiah. Dia kata bahawa sesungguhnya mazhab Ja'fariyah, mazhab Ja'fariyah ataupun yang kita kenali sebagai Syiah Al-Imamiyah Ithna Ashariyah, Syiah 12 ini, 12 imam ini, madhabun yajuzut ta'abbud bihi syar'an. Dia adalah mazhab daripada kalangan mazhab-mazhab yang boleh kita ambil pandangan mereka. Pandangan ini kalau dilihat balik, pandangan ini pandangan fiqh, pandangan fiqh, bukan pandangan yang berkaitan dengan akidah ataupun bukan pandangan berkaitan dengan politik. Ini lebih kepada pandangan dalam fiqh. Sebab tu kalau ulama fiqh, sikap mereka kepada Syiah, khususnya Syiah yang tidak mencapai tahap yang teruk ini, yang dhalah ini, yang sesat ini, sikap mereka terhadap Syiah yang agak mu'tadil ini diterima. Sebab dalil mereka, dalil Al-Quran dan Sunnah. Walaupun Sunnah itu Sunnah yang hanya diriwayatkan oleh perawi-perawi mereka sahaja. Tetapi isi kandungan perbincangan hukum-hukum fiqh itu tidak lari daripada perbincangan yang juga diperbincangkan di dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka berbincang, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah berbincang tentang tahar, mereka juga berbincang tentang tahar. Dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab Ahlussunnah wal Jamaah daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalil-dalil mereka juga daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita tolak terus, tak boleh lah, tak fair lah, orang kata tak adil. Sedangkan mereka juga menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Walaupun ada setengah firqah daripada Syiah ini mengatakan Al-Quran yang kita pakai lah ni bukan betul. Tak betul, dia ada Al-Quran lain. Dia kata Al-Quran Fatimah, versi lain. Itu yang teruk-teruk sangat lah, yang sampai macam tu. Ada firqah yang kata bahawa Jibril ini salah, patutnya turun wahyu kepada Ali bin Abi Talib, tapi turun kepada Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Itu tak tahu nak letak kat mana tu, di pinggir mana kita nak letak mereka itu. Wallahualam. Tapi bila anda berbincang, kami berbincang yang anda sebut awal-awal tadi, berbincang dengan pensyarah-pensyarah di universiti anak tu, dia tak boleh, dia tak boleh nak letak mereka ini khuruj minal millah. Dia tak boleh letak mereka ini terkeluar daripada millah Muhammad ini. Maksudnya masih kekal, tetapi perlu kepada pemurnian balik apa yang telah mereka faham dan mereka yakini itu. Imam Hasan Al-Banna, Imam Hasan Al-Banna ada menjelaskan stand dia tentang Syiah Sunnah. Syiah Sunnah. Apa dia kata? Ya'lamu anna ahla sunnah wasyiah muslimun. Pahamilah bahawa sesungguhnya antara Syiah dan Sunnah ini adalah di kalangan orang Muslim. Tajma'uhum kalimah la ilaha illallah,
yang menyatukan mereka ialah kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa hadza aslul aqidah. Dan ini adalah asas kepada aqidah itu. Was sunnah was syiah fihi sawa'un wa alaihi iltiqa'uhum. Sama aja sebenarnya, dan ada titik pertemuan. Ammal khilaf bainahuma fahuwa fi umur minal mumkin at-taqrib fiha bainah. Manakala benda-benda yang perbezaan di kalangan sunnah dan syiah ini adalah benda-benda yang boleh didekatkan antara sunnah dengan syiah. Itu. Jadi berbalik kepada tajuk kita sebenarnya pada malam ini, dengan pandangan-pandangan ulama yang ana jelaskan tadi, bahawa sikap sebenarnya ulama berkenaan masalah fiqh, berkenaan dengan aspek fiqh ini perlu dilihat satu persatu. Maksudnya setiap kumpulan itu perlu dilihat satu persatu. Sehingga kan salah seorang penulis yang ada dalam era ini, contemporary ini, Dr. Abdul Karim Zaidan. Dr. Abdul Karim Zaidan dalam satu karangan dia ataupun karya dia itu Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah itu. Dia cerita tentang hukum-hukum wanita, hukum-hukum fiqh wanita. Ketika membincangkan tentang hukum-hukum itu, dia bukan saja mengutarakan pendapat-pendapat mazhab ahli sunnah wal jamaah, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, ataupun mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i ataupun mazhab Hanbali. Malah dia juga mengutarakan dua mazhab lagi daripada firqah yang ada di dalam Syiah. Apa dia? Yang pertama Ja'fariyah, yang kedua Zaidiyah. Yang pertama Ja'fariyah dan yang kedua Zaidiyah. Dr. Abdul Karim Zaidan ini asalnya mana? Beliau hidup lama dan dia adalah kelahiran Iraq. Iraq ini adalah satu tempat yang di mana antara Syiah dengan Sunnah ini hidup biasa sebenarnya. Selepas kejatuhan Saddam itu baru dia ditaburkan sikit. Tetapi dulunya tidak menjadi masalah. Maksudnya di sudut fiqhnya, ulama yang biasa dengan fiqh Sunnah dan fiqh Syiah ini, dia tak jadi masalah. Sebab dalil yang mereka pakai adalah dalil daripada Al-Quran juga. Dalil yang mereka pakai adalah dalil daripada Sunnah Rasulullah SAW. Walaupun Sunnah yang kita sebut itu, dalil-dalil itu, perawi-perawi daripada Sunnah yang mereka ambil itu bukan daripada perawi-perawi daripada kita. Mereka tak ambil Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mereka tak ambil. Mereka ada Sahih mereka sendiri. Tetapi Sahih itu adakah bukan hadis? Hadis bagi mereka. Dalil-dalil Al-Quran itu adakah bukan Al-Quran? Al-Quran yang sama. Ayat-ayat yang sama. Jadi permasalahan fiqh yang dirujuk kepada Al-Quran dan Sunnah itu, begitulah keadaannya. Tak terkeluar pun. Tak terkeluar. Okey, tak terkeluar. Dr. Muhammad Mustafa Shalabi, Dr. Muhammad Mustafa Shalabi dalam beberapa buku dia jelaskan bagaimana asal adanya mazhab fiqh Syiah. Mazhab fiqh Syiah asalnya adalah daripada peristiwa selepas Osman bin Affan dibunuh.
dibunuh. Maka terkeluar daripada kes ini 3 golongan. 3 golongan penting dalam Islam. Yang pertama Khawarij, yang kedua Ahli Sunnah wal Jamaah, jumhur umat Islam, dan yang ketiga Syiah. Berkaitan dengan Syiah ini, yang biasa kita dengar, mereka meletakkan imamah ini, berkaitan dengan persoalan imam ini sebagai rukun daripada rukun-rukun Islam, rukun-rukun din. Sebab bagi mereka imamah ini adalah suatu yang cukup besar. Benda ini hanya diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, bukan pilihan. Rasulullah SAW dah wasiat dah. Selepas aku siapa dia, selepas siapa dia ni siapa dia, lepas siapa dia ni siapa dia. Ini bagi mereka begitu. Sikap mereka kepada para sahabat macam anda sebut tadi lah. Okey. Dan mereka ini terbahagi kepada banyak firqah. Yang pertama Zaidiyah, yang kedua Imamiyah, dan yang ketiga Ismaili. Okey, yang anda nak mention pada malam ini ialah mazhab Zaidiyah. Khususnya yang mana yang telah diletakkan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan itu. Bagaimana dia itu sebagai seorang ulama yang besar masih meletakkan 2 mazhab ni, mazhab Zaidiyah dengan mazhab Ja'fariyah ketika membicarakan persoalan-persoalan fiqh. Ketika membicarakan tentang persoalan-persoalan fiqh. Zaidiyah ini dia ambil kepada Imam Zaid bin Ali. Imam Zaid bin Ali ini stand dia kepada ataupun pendirian dia terhadap Abu Bakar, Umar, Osman ini berbeza langsung daripada apa yang telah dipegang ataupun pendirian firqah-firqah lain dalam Syiah. Berbeza langsung. Sehingga kan golongan Rafidah itu yang keluar daripada Syiah Imamiyah itu, asal kewujudan Rafidah itu adalah disebabkan sikap Imam Zaid ini. Imam Zaid terhadap Abu Bakar, Umar dan Osman. Jadi dia kata bahawa sikap dia terhadap Abu Bakar, Umar dan Osman, khilafah dia itu khilafah yang sahih. Sah di sisi syarak. Tetapi lebih afdal kalau Ali yang jadi khalifah dulu. Tetapi dia taklah menolak terus. Dia tak menolak terus. Kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Osman. Dia kata begitu. Sehingga kan sikap dia itu menyebabkan orang bunuh dia. Sikap dia itu terhadap Ahli Sunnah wal Jamaah, pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah itu, sehingga orang bunuh dia. Golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab ini membunuh beliau. Ini yang dipanggil Zaidiyah. Kalau ikut Dr. Mustafa Shalabi ini, dia kata mazhab Zaidiyah adalah mazhab di dalam fiqh yang paling dekat dengan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah berhubung dengan permasalahan fiqh. Paling dekat. Sebab apa? Tok guru kepada Imam Abu Hanifah. Tok guru kepada Imam Abu Hanifah adalah tok guru kepada Zaid bin Ali juga, yang asalnya daripada fiqh Iraq, fiqh ulama Iraq. Dia ada 2 fiqh, bentuk fiqh ni ada 2. Bila kita berbicara tentang fiqh, dia ada 2 kelompok besar. Fiqh pertama fiqh ulama Hijaz, fiqh kedua fiqh ulama Iraq. Hijaz ni yang ke bawah.
Maksudnya Hijaz ini semenanjung Arab itu. Yang duduk di semenanjung Arab, itu fiqh Hijaz. Apa kaedah yang digunakan pakai oleh ulama Hijaz ini, fiqh ulama Hijaz? Dia cuba tidak menafsirkan hadis secara tak cuba, dia ambil nas hadis itu. Dia hanya ambil nas hadis. Selagi mana nas hadis boleh menafsirkan sesuatu permasalahan, dia ambil nas hadis saja. Dia tak guna langsung akal fikiran manusia ini. Tetapi ulama Iraq ini dia duduk jauh sikit. Dia duduk atas Iraq atas. Hadis payah nak sampai kepada mereka. Hadis payah nak sampai kepada mereka. Jadi antara kaedah yang digunakan pakai oleh ulama Iraq ini ialah menggunakan pemikiran ataupun ijtihad yang lebih disebabkan ketiadaan hadis ini. Payah nak sampai. Kalau sampai pun masih was-was. Sahih ataupun setakat masyhur ataupun bagaimana. Sebab tu mereka terima hadis masyhur, mereka terima. Ulama Iraq ini hadis masyhur mereka terima, boleh pakai. Tetapi hendaklah dilihat, diteliti balik. Adakah sud dengan ruh syarak itu, dengan maqasid syar'iyah itu, dengan kehendak syarak sebenar. Okey. Anda ambil contoh satu lah. Dalam sebuah hadis dia sebut likulli arba'ina syatun. Ni konteks fiqh lah. Kita bila nak berkeluar zakat ternakan untuk cepat semua, tak ada anak ni. Yang tu yang payah tu. Bila kita nak berkeluar satu zakat ternakan, khususnya kambing, Rasulullah sebut likulli arba'ina syah. Setiap 40 kambing, seekor kambing. Ulama Hijaz dia tak tafsir langsung hadis ini. Dia terima sebiji-sebiji begitu. Jadi hukum yang mereka keluarkan daripada hadis ini, pengeluaran zakat hendaklah dengan zat. Maksudnya dengan diri kambing itulah. Diri kambing. Tetapi bila hadis ini sampai ke Hijaz ini, ke Iraq ini, depa tak boleh pakai macam tu. Dia terpaksa buat penafsiran baru sedikit. Penafsiran baru. Dia faham hadis ini likulli arba'ina syah itu setiap daripada 40 kambing, seekor kambing keluar, bukan diri kambing itu, harga kambing itu. Harga kambing, bukan diri kambing, bukan zat kambing itu, tetapi harga kambing itu. Jadi maka mereka mengeluarkan pendapat mereka bahawa pengeluaran zakat bukan semata-mata dengan zat kambing, tetapi boleh juga dengan harga kambing, nilai kambing itu. Itu. Tengok beza. Jadi pendekatan ulama Iraq ini adalah pendekatan Imam Abu Hanifah lah. Abu Hanifah memang asal daripada Iraq. Tok guru dia sama tok guru dengan Imam Zaid bin Ali. Malah di kalangan ahli sunnah wal jamaah ada dua buah kitab yang cukup masyhur berkaitan dengan hadis ahkam, berkaitan dengan hadis-hadis hukum yang diguna pakai oleh ulama ahli sunnah wal jamaah ketika meneliti hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis-hadis hukum. Apa dia dua kitab itu? Yang pertama Nailul Awtar yang ditulis oleh Imam Syaukani. Imam Syaukani ini Zaidiyah. Imam Syaukani ini Zaidiyah. Zaidiyah tu dia Syiah Zaidiyah. Yang kedua Subulus Salam yang ditulis oleh Imam As-San'ani. San'a, Yaman. Tempat Zaidiyah ini adalah di bumi Yaman. Zaidiyah. Dua kitab ini adalah kitab muktamad ataupun kitab yang dirujuk oleh kebanyakan daripada kita di kalangan ahli sunnah wal jamaah
ketika mencari hadis-hadis hukum. Bukan hadis-hadis yang lain, hadis-hadis berkaitan hukum. Nampak? Jadi macam mana sikap kita dengan Syiah dalam fiqh? Begitu. Menjadi antara kitab yang muktamad, menjadi antara kitab yang dirujuk oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Malah tidak ada pertikaian langsung di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika merujuk dua kitab ini. Tak pernah anda dengar ialah orang mempertikaikan bila mana nak merujuk. Memang kalau di negara-negara Arab itu, khususnya di Jordan, ketika ada pengajian-pengajian tentang hadis hukum, dua kitab ini yang digunakan. Nailul Autar yang ditulis oleh, yang dikumpulkan, bukan ditulis, dikumpulkan hadis-hadis itu beserta sedikit komentar-komentarnya, oleh Imam Syaukani. Dan dalam ilmu usul fiqh pun, Imam Syaukani ini adalah antara orang yang dirujuk ketika menyelesaikan permasalahan-permasalahan usul fiqh. Usul fiqh ni dia macam mana kita nak istinbat hukum tu. Usul fiqh. Dalam salah satu kitab dia nama Irsyadul Fuhul. Irsyad al-Fuhul. Kitab tu kitab usul fiqh. Kitab perbahasan tentang Al-Quran, tentang sunnah, tentang istishab, tentang masalih mursalah, tentang wajhud dilalah, ibaratun nas, isyaratun nas, dan seluruhnya yang berkaitan dengan usul fiqh. Payahlah nak cerita dia sebab dia mendalam sikitlah tentang usul fiqh ni. Tetapi antara kitab yang digunakan pakai adalah kitab yang ditulis oleh Imam Syaukani bermazhab Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Itu. Jadi itu dia masa setakat tu lah. Macam tu. Bila kita nak kaitkan Syiah dengan fiqh, itu step yang diambil oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah terhadap dua mazhab ini. Khususnya dua mazhab inilah. Mazhab-mazhab lain yang tak sentuh. Tetapi khususnya dua mazhab ini, mazhab Ja'fariyah dengan mazhab Zaidiyah, memang menjadi antara mazhab-mazhab yang boleh diterima di sudut fiqhnya, hukum fiqh. Malah bila dirujuk juga, bagaimana yang anda sebut tadi, dirujuk ada seorang penulis Syiah, dia tulis dalam bahasa Arab, dia nak jelaskan bagaimana fiqh Syiah. Dan bila kita baca buku itu, bukanlah terikut dia, tak. Dia nyatakan bagaimana fiqh Syiah itu. Syiah ini dia tetap menggunakan ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Cuma yang dia tak terima ijma' dengan qiyas. Ijma' dia tak terima. Ijma' imam dia boleh. Ijma' ulama' dia tak terima. Ijma' imam-imam dia saja dia. Tapi ijma' juga. Qiyas. Qiyas dia tak terima. Tetapi Al-Quran, sunnah dia terima. Jadi di sudut pendalilan dia tetap menerima Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, khususnya Ja'fariyah dengan Zaidi. Jadi malam ini anda nak jelaskan yang tu. Zaidiyah dengan Ja'fariyah ataupun Isna Asyariyah. Al-Imamiyah Isna Asyariyah itu. Jadi sikap ulama fiqh begitulah. Persoalan-persoalan bagaimana hukum fiqh itu lain. Itu cerita lain pula. Mereka kalau jamak itu, mereka bukan jamak ni, mereka jamak suwari. Dia panggil jamak suwari. Sembahyang di akhir waktu, kemudian sambung di awal waktu. Kita jamak, kita ambil yang ni buat masuk yang dalam ni kan. Tapi jamak mereka tak. Jamak mereka sembahyang di akhir waktu, kemudian sambung di awal waktu. Itu cerita lain pula lah. Itu perbahasan fiqh betul. Ini malam ni bagaimana sikap kita Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah dalam bab fiqh. Dalam bab fiqh tidak menjadi masalah. Sebab fiqh asas fiqh ialah bagaimana dalil daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW itu
dilihat. Nah, boleh lah insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Waktu pun dia cepat sungguh lah. Jadi insya-Allah moga-moga dengan apa yang sebenarnya banyak lagi yang nak kongsi ini. Banyak bahan-bahan, dan apa yang anda ambil malam ini bukan telahan anda ataupun bukan hanya datang daripada anda rujuk banyak kitab-kitab, dan kita nampak sikap mereka. Kitab-kitab ini semua kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita nampak sikap mereka terhadap fiqh itu, ilmu fiqh itu khususnya berkaitan dengan hukum-hukum fiqh itu bukan sikap macam persoalan-persoalan akidah dengan persoalan-persoalan politik. Kalau persoalan akidah tadi kita jelas kan, macam mana sikap Imam Malik, bagaimana sikap Imam Ahmad, cukup keras. Tetapi sikap dalam unsur dalam perkara berkaitan dengan fiqh ini sikap yang mu'tadil, yang sederhana. Sebab asas kepada fiqh itu adalah Al-Quran, isi kandungan kefahaman kita terhadap isi-isi Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga apa yang kita kongsi pada malam ini dapat satu ilmu, dan ilmu ini menjadi satu benda yang kita bawa dalam kehidupan kita, agar kita tak terlampau mutatarrif ataupun tak terlampau melampau-lampau dalam bertentangan dengan orang itu. Sebab takut bila kita bertentangan dengan orang terlampau-lampau sangat, dia membawa kepada persoalan-persoalan emosi. Sedangkan semua ini berkaitan dengan hukum hakam Islam. Dia asas dia adalah asas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu memang kelemahan anak. Bidang anak bukan bidang Syiah lah, tapi bidang anak bidang fiqh. Sebab tu anak tumpu kepada Syiah dan fiqh. Dan pendirian anak sebagai seorang orang yang bergelumang dengan persoalan-persoalan fiqh dan usul fiqh ini, pendirian yang mu'tadil terhadap Syiah, khususnya Syiah Zaidiyah dan Ja'fariyah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.